Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam minggu ini untuk kita mengulang kaji tajuk. Saya ingat kamu dah belajar dah tajuk ni. Kita akan berjumpa dan untuk kita membincangkan tajuk yang ketujuh, menjaga kehormatan diri. Jadi sebelum itu saya nak kamu ambil masa untuk tonton dan perhatikan tajuk ini dengan menghayati bacaan yang akan dibacakan oleh qari. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Baik, itu adalah sedikit daripada bacaan qari yang kita telah pun dengarkan. Okey. Seterusnya kita nak terus tengok kepada ayat ni yang mana kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, muka surat 43. Okey. Apa maksud ayat ni? Kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, ayat 30 tu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Itu ayat 30. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mentua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, adik-beradik atau anak-anak saudara mereka yang lelaki, atau anak-anak saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam, atau hamba mereka, atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan lagi.
dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka. Untuk diketahui orang perhiasan mereka yang disembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Okey? Jadi jelas dekat situ ayat 30 dan 31 yang menerangkan tentang beberapa perkara. Nanti kita akan bincangkan. Apa dia antaranya? Yang pertama, perintah Allah ada 4 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, Allah minta lelaki dan juga wanita Muslim tundukkan pandangan. Yang pertama. Yang kedua, pelihara kehormatan. Pelihara kehormatan. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, untuk bertaubat. Bila kita cerita tentang menundukkan pandangan, Allah memerintahkan hamba-Nya menjaga pandangan mereka daripada melihat yang haram. Pandangan mata yang menyalahi syarak akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan dan kerosakan seperti perbuatan zina. Jadi, dalam buku teks kamu pun saya bacakan ada 5 perkara. Perkara panduan-panduan menundukkan pandangan. Antaranya termasuklah 5 perkara ini. Yang pertama, kita perlu sentiasa mengingati Allah dengan berzikir. Yang kedua, menghindari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, segera mengalihkan pandangan jika terlihat perkara maksiat. Yang keempat, memilih untuk melihat bahan-bahan yang baik dan bermanfaat. Yang kelima, memperbanyak amalan berpuasa. Dalam tajuk kita ni, kita cerita tentang memelihara kehormatan. Dan dalam ayat tadi diterangkan sebenarnya mahram, iaitu mereka yang seorang wanita tidak boleh berkahwin. Dia cerita tentang bapa, tentang anak lelaki, saudara lelaki, ayah mentua dan lain-lain. Yang kita boleh baca semula daripada ayat itu. Itu dipanggil sebagai hubungan mahram. Bolehlah, maksudnya yang tidak boleh dikahwini. Okay. Now, memelihara kehormatan ini, dia adalah sesuatu perbuatan yang penting. Sebab dia adalah terkait dengan maruah diri seorang manusia. Seorang wanita dan juga seorang lelaki. Yang pertama, menghindarkan perbuatan zina, lesbian, homoseksual dan onani. Maksudnya jaga alat kemaluan kita. Yang kedua, berpakaian yang menepati kehendak syarak. Sama juga apabila kita menunjukkan diri kita dalam masyarakat, dalam awam, kita perlu jaga pakaian kita. Jelas macam tadi dalam ayat tadi cerita tentang kalau wanita perlu menutup kepala sehingga ke paras dada. Maknanya tak boleh tunjukkan tubuh badan ataupun sosok tubuh tu tak boleh tunjukkan. Kena tutup. Yang ketiga, menjaga tata susila dalam pergaulan, termasuk dalam media sosial. Yang ini penting. Jadi, kita nak menjaga kehormatan kita, pakaian kita, bukan sekadar dalam masyarakat yang fizikal, bersemuka. Pergi kedai, pergi sekolah, pergi kelas tambahan, kita pergi pasar raya, bersukan di kawasan-kawasan rekreasi, tetapi juga dalam media sosial, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, TikTok. Ini semua media-media sosial yang mana kamu tunjukkan muka kamu, wajah kamu dan mungkin juga badan kamu. Jadi perlulah dalam keadaan yang menjaga kehormatan, tata susila. Dan yang keempat, bercakap perkataan yang baik, lemah lembut dan bersopan. Maknanya, apa yang budaya ketimuran itu, tok nenek kita dah ajar kita tentang bukan sekadar untuk menutup aurat yang mana selari dengan syarak, selari dengan ajaran agama, tetapi juga adalah sesuatu yang selari dengan budaya-budaya kesopanan ketimuran. Sebab kita orang Melayu, budaya kita adalah untuk menutup aurat, selari dengan pandangan syarak. Okey, seterusnya.
Elakkan diri daripada apa? Disentuh oleh orang yang bukan mahram. No touching-touching, okey? Kena perhatikan diri kita. Sebab diri kita ni ada kawasan yang perlu hanya kita saja yang boleh sentuh. Tak boleh disentuh oleh orang luar. Ada sentuhan-sentuhan selamat, ada sentuhan-sentuhan tak selamat. Contoh apabila kawasan-kawasan yang melibatkan kemaluan. Itu is a no, is a big no. Walaupun oleh mahram. Tak boleh. Itu hanya bersifat, itu adalah sifatnya peribadi untuk kamu sahaja. Apatah lagi yang bukan mahram. Yang kedua, diraba. Ini perkara serius. Ini perlu dielakkan sama sekali. Diraba dan meraba lah. Jadi kita jangan sesekali melakukan hal-hal yang kalau dalam konteks perundangan ini adalah gangguan seksual yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dan yang ketiga, ditunjukkan gambar lucah. Sama juga. Ini sama juga gambar-gambar lucah ni adalah perlu dielakkan untuk menjaga maruah orang yang melihat dan orang yang dilihat, ditonton itu. Baik. Menutup aurat. Seterusnya cerita tentang menutup aurat. Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Saya ulang balik. Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Tutup. Covering the aurah. Bukan membungkus. Bukan sekadar bungkus aurat tu, bukan. Dia perlu tutup. Orang putih panggil covering the aurah. Memelihara aurat itu ditonton. Apa dia aurat lelaki? Daripada pusat hingga lutut. Daripada pusat, lutut. Lutut ke pusat. Begitu. Wanita pula bagaimana? Wanita, seluruh tubuh badan dia adalah aurat. Kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan. Sebab tu bila kita solat, bila kita nak solat, kena tutup aurat kan? Jadi, kalau wanita tu kita tengok macam mana pakai telekung sembahyang tu kan. Yang tak tutup apa? Muka dengan tapak tangan saja. Yang lain semua perlu dilindungi, perlu ditutupi. Baik, kita teruskan. Tengok, ni ada gambar kat buku teks kamu ni, tengok dia ada gambar kan? Tengok. Tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Penting juga ni. Bukan sekadar tutup. Sebab tu kain yang digunakan untuk tudung tu pun sama juga, tak boleh jarang. Yang buat baju tak boleh jarang. Yang buat baju tu dia tidak boleh menunjukkan susuk tubuh. Dia perlu, contohnya macam ni, lengan panjang hingga hingga ke pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Ni tengok ni. Pergelangan tangan. Elok tutup. Baju pula labuh dan longgar serta tidak jarang. Tidaklah nampak apa nama sosoknya dekat sini. Kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Okey? Dan akhir sekali memakai sarung kaki. Ini pun saya tengok ramai juga anak-anak, wanita, perempuan tak pakai sarung kaki. Sarung kaki pun, kaki tu aurat. Kan? Okey? Baik, seterusnya. Kat sebelah tu kalau kamu perasan ada yang menarik, prisma ilmu ni. Sebab dalam cerita, dalam ayat di atas ada diceritakan tentang lelaki yang telah tua yang tak ada bernafsu dengan wanita. Apa ciri-ciri dia? Yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah yang pertama, akal mereka lemah, tiada keinginan dan tidak bernafsu terhadap wanita dan tidak menceritakan perihal wanita. Maksudnya itu. Tapi kalau masih ada ciri-ciri ni, kalau tua setara mana pun, jangan memandai-mandailah untuk membuka aurat. Itu masih lagi belum dalam kategori yang dimaksudkan. Ciri kanak-kanak pula yang belum mengetahui tentang aurat perempuan apa dia? Kanak-kanak yang masih kecil dan belum balik. Kalau macam bayi kan, budak-budak umur 3 tahun, itu memang tak tahu apa lagi lah. Kanak-kanak yang belum mengetahui hal wanita, dia tak tahu. Tak tahu lelaki perempuan, asyik main. Kanak-kanak riang 3 tahun, 4 tahun tu okey boleh. Okay? Kanak-kanak yang belum
dapat membezakan antara wanita cantik dengan yang tidak cantik. Ini pun antara tiga ciri ini yang kita boleh kategorikan sebagai kanak-kanak yang belum mengetahui tentang aurat wanita. Okey, yang ni kategori yang dimasukkan dalam ayat tadi tu. Yang ini adalah petikan tafsir Ibnu Katsir. Okey. Seterusnya kita akan bincangkan juga tentang keadaan aurat seseorang perempuan. Ketika bersama dengan wanita Islam yang lain, di mana keadaan aurat dia? Kan? Seorang wanita dengan seorang wanita Muslim yang lain. So, aurat dia daripada pusat hingga lutut. Tak perlulah sesama wanita Muslim dengan satu wanita Muslimah dengan wanita Muslimah nak cover pakai tudung, jubah, semua tak perlulah. Macam kamu di halayak umum, tak boleh. Tak perlulah begitu. Sebab auratnya kena faham. Daripada pusat hingga lutut. Yang kedua, ketika bersama dengan lelaki mahram. Lelaki mahram. Maksud macam dengan suami, dengan nama ibu bapa, dengan adik-beradik lelaki, kan? Daripada pusat hingga lutut. Namun, sekiranya dikhawatirkan boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Okey? Ini penting tak ni? Kena tahu juga ni. Ni tak adalah pakai mengarut sangat, kan? Saya kena tahu. Baca balik. Daripada pusat hingga lutut, namun sekiranya dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Yang ketiga, ketika bersama dengan lelaki bukan muhrim pula. Dengan lelaki yang bukan mahram. Ketika bersama dengan lelaki yang bukan mahram. Pertama, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ini macam biasalah. Yang inilah yang kita cerita tadi tu. Dalam masyarakat, kan? Dalam sekolah, kan? Kamu jumpa lelaki yang bukan mahram. Jadi, kena cover keseluruhan lah. Keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan. Uniform sekolah kamu tu, itu dah menutup aurat lah tu. Gitu. Yang keempat, ketika bersama dengan wanita bukan Islam. Tengok aurat dia. Baca seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. So ada sedikit ada perbezaan antara ketika bersama dengan wanita Muslim dengan ketika bersama dengan wanita yang bukan Islam. Apa ya? Tengok ni. Prisma ilmu di sebelah tepi ni. Antara syarat menutup aurat dalam Islam termasuklah pakaian yang longgar, pakaian yang tidak jarang. Yang ni penting sebabnya saya rasa dimasukkan dalam buku teks ini sebab kalau kita tengok dalam fashion dalam pasaran sekarang ni, banyak tudung-tudung yang dijual atau baju-baju yang dijual dari segi cuttingnya itu ketat, walaupun dari segi saiznya itu macam seolah-olah menutup sampai ke tutup pergelangan tangan sampai ke kaki, tapi longgar. Dia tak longgar, dia ketat, yang pertama. Yang kedua, jenis fabrik yang digunakan itu jarang nampak dalam. Jadi itu samalah macam tak memakai baju. Apabila kita nampak yang dalam jarang, kan. Ada satu lagi sebenarnya pakaian yang dia tak jarang, dia tak ketat, tapi dia melekat pada badan. Pernah nampak fabrik jenis tu, kan? Saya tak tahu apa namanya fabrik tu, tapi itu sama juga. Dia longgar tapi dia melekat. Dia lekat dekat badan, kan. Jadi nampak sosok tubuh tu pun tak boleh. Itu pun dikategorikan sebagai tidak menutup aurat. Namun apabila kita dah belajar, dah tahu, dan kita buat, sebelum ni kita buat juga membuka aurat ni, apa yang kita perlu buat ialah bertaubatlah, kan? Taubat ni apa? Kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Okay. Macam mana nak bertaubat? Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat, minta maaf dan pulangkan hak kepada pemiliknya. Ini syarat umum taubat. Tapi kalau berkaitan tentang memelihara kehormatan diri ni, kalau berkaitan tentang baju kamu, pakaian kamu, dan
berhentilah daripada memakai pakaian tersebut. Tetapi sekiranya melibatkan orang lain, contoh sebelum ni kamu terlibat dalam perkara-perkara yang disebutkan kat atas, seperti uh, telah pun terlibat, contohnya tadi apa tadi yang atas tadi ni, macam ni kan, yang ni mengelak. Tiba kamu terlibat dengan 3 perkara ni kan, menyentuh orang yang bukan mahram, ditunjukkan gambar lucah ataupun diraba, maka sebenarnya ini perlu hubungan yang lebih man to man, manusia dengan manusia, perlu meminta maaf dan memulangkan hak. Pertama minta maaf lah. Itu penting tu. Okay, now pengajaran ayat. Kita dah habis hujung lah ni. Apa pengajaran ayat dia? Sebagai umat Islam, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram agar beroleh balasan syurga. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kehormatan diri agar kehidupan dirahmati Allah. Dan yang ketiga, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar selamat daripada keburukan dan gangguan. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai oleh Allah. Ada orang kata, sebab ada satu perbincangan lah tentang ni, menutup aurat agar selamat daripada keburukan dan gangguan. Ramai je orang kena ganggu walaupun mereka menutup aurat, kan? Jadi apa kita nak buat? Jadi jawapan dia bukan masalah pada menutup aurat itu, ni masalah kepada orang yang mengganggu kamu itu pula. Sebabnya kita berada dalam keadaan dunia yang serba mungkin. Sedangkan orang yang berpakaian aurat, menutup aurat sekalipun diganggu. Apatah lagi kalau kamu mendedahkan aurat, kan? Begitu. Jadi kita perlu pastikan diri kita terjaga dan terpelihara. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Nabi. Maksudnya, berilah jaminan kepadaku dengan 6 perkara, nescaya aku jamin bagimu syurga. Ni Rasulullah yang sabda. Yang pertama, berkata benarlah apabila berbicara. Speak the truth and only the truth. Nombor 2, tunaikanlah janji. Apabila dah berjanji, tunaikan janji, jangan khianati. Yang ketiga, sempurnakanlah amanah. Orang bagi amanah kat kita untuk belajar. Mak bapak bagi amanah kamu untuk belajar. Belajarlah. Itu tunaikan amanah yang diberikan oleh ibu bapa kamu. Nombor 4, peliharalah kemaluanmu. Ini penting ni. Ini kena dengan tajuk kita. Kemaluanmu tu kita punya alat kemaluan kita dan kehormatan kita. Kita kena jaga dan pelihara bersungguh-sungguh. Yang kelima, tahanlah pandanganmu. Pandangan ni melibatkan mata. Kita kena tahan pandangan kita daripada melihat benda-benda yang haram. Yang keenam, tahanlah kedua-dua tanganmu daripada melakukan kejahatan. Again, Nabi cerita tentang tangan. Untuk apa? Tahan supaya tidak melakukan kejahatan. Okey? Baik. Kita dah sampai kepada penghujungnya. Dan lepas ni kita tengok ada aktiviti-aktiviti. Dalam aktiviti ni saya rasa saya nak kamu buat dalam buku kamu. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat. Okay. Yang pertama baca secara berpasangan. Ini kamu boleh baca sendirilah sebab kamu kat rumah kan. Boleh baca sendiri dan dapatkan maksud dia. Jadi caranya ialah salin dan tuliskan dalam buku nota kamu. Boleh? Okay? Okay. Yang kedua tak perlu. Kita tengok. Now, sekarang ni saya nak terus kepada perkara penilaian. Alright. Penilaian ni, yang ni lah tempat di mana kita nak buat pembelajaran kendiri. Yang mana kamu perlu buat sendiri di dalam buku nota kamu. Jawab semua soalan ini. Soalan pertama, baca ayat 30-31 yang kita dah baca tadi, surah An-Nur tadi, di hadapan guru secara bertajwid. Okey, tak perlu. Yang ni tak payah baca secara bertajwid. Okey. Apa dia yang kamu kena buat? Kita mulakan dengan yang nombor 2. Nyatakan maksud potongan ayat yang berikut. Ada 7 potongan ayat. Kamu salin ayat ni, dapatkan maksud ayat-ayat yang ditanyakan ini. Yang ketiga,
Jelaskan perintah Allah yang terkandung dalam ayat 30-31 surah An-Nur. Ada perintah tadi kan? Ada 4 perintah tadi. Yang tu kamu boleh tuliskan. Boleh rujuk buku teks, dah ada dah jawapan dia. Ataupun video ni awak naikkan balik ke atas. Sama je kita dah bincangkan. Now, nombor 4, terangkan 2 pengajaran ayat. Pengajaran pun kita dah bincangkan dekat atas. Yang kelima, dia bagi apa ni? Cuba baca Fenomena swafoto. Fenomena swafoto. Swafoto ni apa? Selfie. Fenomena swafoto semakin menular dalam kalangan remaja. Mereka seringkali memuat naik ke laman sosial gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Okey, itu ayat dia. Fenomena selfie ataupun swafoto semakin menular dalam kalangan remaja. Yang tak remaja pun swafoto juga, kan? Dan bila dah swafoto tu, muat naik pula dalam laman sosial, Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Now, soalan dia apa? Kemukakan pendapat kamu untuk menangani isu ini daripada terus berleluasa. Okay, sekarang ni, kamu fikir ada masalah tak isu ni? Gambar-gambar swafoto yang tidak menutup aurat. Macam mana kamu nak tangani isu kawan-kawan kamu yang selfie tetapi kemudian dia upload ke Instagram mereka tetapi gambar tu tak menutup aurat. Macam mana? Macam mana kamu nak bagi pandangan, nasihat supaya kamu boleh tangani masalah ataupun isu ini. Okey? Itulah 5 perkara dan saya harap kamu dapat salin dalam buku nota kamu dan terus dapatkan jawapannya lah. Okey, boleh rujuk di sini ataupun di tempat-tempat buku-buku rujukan yang lain. Okey, saya ingat sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Macam biasa, ini adalah tugasan minggu ini yang mana saya harap kamu dapat selesaikan dengan baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.